Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua subscriber, penonton, viewer Dionco semua. Akhirnya kita sudah mencapai pun One Piece chapter yang ke-1000. Yeah. What? Apa lagi? So kita dah mencapai dah chapter 1000. 23 tahun perjuangan Oda bersama dengan kita. So kepada sesiapa yang dah layan One Piece daripada tahun 1998 dan pada soal belakang tu, kita dah mencapai daripada tahun 1998 sampai tahun 2021 ni. 23 tahun sudah kita sudah menjadi fan kepada One Piece dan akhirnya kita sudah sampai di puncak. Dah kembali, kita dah boleh dikatakan lah kita berada di climax cerita One Piece ni. Dan alright, so kepada korang yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share this video. So hari ni kita nak borak sedikit berkenaan dengan review chapter yang ke-1000. Pada asalnya aku tak nak pun buat chapter review ni, tapi disebabkan ada permintaan, so akhirnya kita akan tunaikan permintaan subscriber kita sebagai tanda menghargai jasa mereka. So apa lagi kita nak tunggu kan? Let's go chapter review chapter yang ke-1000. Chapter yang ke-1000 menunjukkan kepada kita tiada sebarang cover page telah pun dibuat oleh Oda sebenarnya. Tak tahulah sebenarnya ada tidak, tapi kalau ikutkan apa yang pembacaan aku, memang tak ada cover page sebenarnya. Dan kita ditunjukkan terus kepada satu panel di situasi yang pertama, which is di mana Luffy dah sampai, betul-betul dah nak sampai dah. Orang kata tu macam the last floor lah untuk pergi ke bumbung Onigashima, which is dia berjumpa dengan Mist. Untuk pengetahuan korang yang tak layan manga sebenarnya, ni spoiler lah kepada korang semua, dah lama pun chapter 1000 nya review kan. So kepada korang yang tak nak tahulah apa yang jadi sebenarnya sepanjang pertempuran dan juga peperangan di Wano ataupun di Onigashima ni, sebenarnya Luffy dah banyak kali dah try naik untuk pergi ke bumbung Onigashima, tapi tak lepas-lepas sebab dia asyik-asyik dihalang oleh para gifter dan juga komander-komander All Star, lagi-lagi dengan Queen dengan King yang asyik mengacau je perjalanan diorang untuk naik ke bumbung Onigashima. So pada kali ini dia akhirnya sudah sampai betul-betul sikit lagi dan dia telah berjumpa dengan suku Ming. Suku Ming ni kalau korang tahu adalah makhluk-makhluk yang tinggal di zoo lah, orang-orang yang berupa macam binatang-binatang tu kan. So korang boleh tengok lah macam mana rupa diorang, ada singa, ada haiwan, ada gajah, semua-semua tu lah. Dan mereka telah membantu membuka laluan untuk Luffy naik ke Onigashima setelah mereka semua dalam keadaan yang cedera parah sebenarnya, sebab diorang baru saja bertarung dengan Kaido juga, dan diorang ni antara yang berjaya melepaskan diri daripada terus orang kata tu matilah di tangan Kaido, dan telah berjaya melarikan diri dan menyediakan laluan untuk Luffy untuk naik ke bumbung Onigashima. Dan untuk pengetahuan korang juga, Red Scabbard telah pun kalah sebenarnya sekarang ini. Dan panel seterusnya telah pun ditunjukkan kepada kita, which is the next scene adalah di mana kita ditunjukkan bahawa Marco juga sedang cuba untuk membawa Zoro naik ke bumbung Onigashima seperti mana yang telah tunjukkan juga daripada chapter yang sebelum ini. Dan Zoro dan juga Marco telah pun diganggu juga oleh King dan juga Queen, tetapi Zoro telah pantas dicampak oleh Marco ke bumbung Onigashima. Tak tahulah tepat tidak, tapi memang tepat lah sebab Zoro memang dah sampai dah pun lepas tu ke bumbung Onigashima. Dan pada masa yang sama, Marco telah pun mencekik kedua-dua orang Commander All Star, which is King dan juga Queen. Dekat sini kita boleh katakanlah sebenarnya bahawa Marco ni mungkin lebih kuat sedikit daripada mereka, sebab yelah dia ni kan mythical Zoan kan orang kata. So dia ni antara orang kata spesies-spesies rare punya devil fruit. So disebabkan itulah dia ni mungkin ada sedikit kelebihan lah berbanding dengan dua orang Commander All Star, which is Queen dan juga King. Tapi kita tak tahu lagi apa yang Oda akan susunkan pertarungan antara mereka ini, kita tak tahu. So kita tunggu saja untuk episod yang akan datang. And scene kemudiannya berubah pula dan panel seterusnya ditunjukkan kepada kita di mana which is Yamato masih lagi menceritakan kepada Momonosuke dan juga Shinobu berkenaan dengan pertemuan beliau dan juga Ace, di mana dia telah bertemu dengan Ace dan Ace asyik-asyik menceritakan berkenaan dengan adik dia, which is Monkey D. Luffy. Dan kita boleh tengoklah dekat sini bahawa sebenarnya Luffy pernah mengatakan sesuatu yang dirahsiakan oleh Oda, dan perkara itu tak suka sekiranya Fire Fist Ace mengetahui kalau ada orang yang mentertawakan apa impian Luffy itu sebenarnya. Tetapi alangkah terkejutnya kepada kita para pembaca di mana Yamato menangis sebab apa yang telah Luffy katakan sebenarnya ada di dalam jurnal Kozuki Oden yang telah dibacanya sebelum ini. Bukan sebelum ini, tapi sampai sekarang yang dia pegang tu, dia telah pun membacanya dan dia
tahu apa sebenarnya yang Luffy katakan itu, dan dia tak nak tertawakan langsung, dan dia rasakan itu adalah salah satu perkara yang sangat-sangat penting sebab benda tu ada dalam jurnal Kozuki Oden. Untuk pengetahuan korang yang tak kenal siapa Yamato ni adalah anak Kaido, tapi dia ni orang kata rebel against dia punya ayah kan. Dan kemudian panel dan juga scene telah pun berubah dan juga ditukar kepada kita ditunjukkan di mana Luffy akhirnya sudah sampai ke bumbung Onigashima sambil ditunggu oleh 4 orang worst generation, which is Trafalgar Waterloo, Zoro, Kid dan juga Killer, sambil berdepan dengan 2 orang Yonko yang cukup besar, which is Big Mom yang memang dalam bentuk big, dan juga Kaido yang memang dalam bentuk yang cukup besar gerabak. Which is kita boleh lihat pada kali ini 5 orang worst generation bakal bertempur dengan 2 orang Yonko, tapi kita tak tahu macam mana sebenarnya Oda akan susun pertarungan mereka. Dan kemudian kita diperlihatkan panel yang seterusnya, which is di mana Luffy dengan tanpa mengendahkan perbualan antara Big Mom dan juga Kaido, beliau telah melalui di tengah-tengah, di celah-celah Big Mom dan juga Kaido. Aku macam bila aku baca ni, oh my god, serius Luffy, kau berani untuk lalu di tengah-tengah Kaido. Ini menunjukkan apa sebenarnya semua sahabat-sahabat berada sister-sister di Yonko semua? Ini menunjukkan bahawa Luffy betul-betul dah ready untuk bertarung dan bertempur sebenarnya dengan 2 orang Yonko, di mana dia dah tak ada langsung kegusaran macam mana yang dia buat waktu dekat Whole Cake Island, which is dia sendiri telah dilarikan oleh Jinbei daripada bertarung dengan Big Mom. Sebab kita tahu, sebab waktu tu pun dia tahu dia tak mampu lagi untuk bertarung dengan seorang Yonko. Tapi kali ni kita boleh lihat sebenarnya di mana dia sudah betul-betul bersedia, dan tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang hesitation orang cakap kan, dia sanggup, dia berani dengan begitu lelaki jantannya. Dia telah melalui di tengah-tengah 2 orang Yonko sambil kemudiannya telah pun meminta maaf kepada Kinemon yang sedang dalam keadaan cedera parah kerana dia telah lambat sampai ke bumbung Onigashima. Dan dengan tangisan yang cukup teresak-esak, Kinemon meminta maaf dan berasa sangat-sangat bersalah sekiranya dia mati di situ tanpa sempat untuk melunaskan apa hajat Kozuki Oden untuk membebaskan Wano daripada cengkaman Kaido dan juga Orochi. So pada ketika inilah sekali lagi Kaido telah menanyakan kepada Luffy apa yang engkau nak jadi sebenarnya, which is apa-apa yang Luffy pernah katakan kepada dia sebelum ini. Dan kemudiannya Luffy telah meminta kepada Trafalgar untuk Shamble memindahkan Red Scabbard daripada Onigashima untuk dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Dan selepas itu satu serangan telah pun cuba dihentam ke arah Luffy. Tanpa sempat, Luffy telah berjaya melompat dan melepaskan satu tumbukan yang cukup padu ke arah Kaido. Radrock, boom, habis guys. Kita tak pernah tengok Kaido dalam keadaan tersungkur rebah dengan disaksikan oleh Big Mom dalam keadaan cukup terkejut, which is Big Mom sendiri terkejut dengan apa yang telah terjadi kepada Kaido, which is dia tak percaya yang Kaido boleh rebah ke bumbung Onigashima selepas ditumbuh oleh Luffy. Kalau korang ingat lagi suatu pertarungan Kaido dan juga Luffy pada pertama kalinya, Kaido dalam form manusianya dia tak tumbang langsung guys. Dia tak tumbang langsung. Even Luffy dalam dia punya form Gear Fort dia tu, Kaido tak tumbang. Tapi kali ni Luffy tak buka lagi Gear Fort dia. Dengan Gear Third je dia boleh tumpangkan Kaido dengan dia punya Ryo Haki bercampur dengan teknik baru dia, which is Red Rock. So panel akhirnya berakhir dengan kata-kata keramat daripada seorang pirate dan juga our captain Monkey D. Luffy, which is dia akan menjadi seorang Pirate King Kaizoku Wuni Nauru Kota-Kota. Alright, so panel akhirnya habis itu, chapter 1000 tamat di situ saja. Macam mana guys chapter review kali ni? Aku malas nak baca satu-satu sebenarnya, sebab chapter ni dah lama keluar sebenarnya, dekat 2 minggu lepas kot. Tapi disebabkan ada permintaan baru ada permintaan daripada aku punya subscriber, so aku sangat-sangat appreciate dengan permintaan tersebut. Sebab yalah, aku memang meminta daripada korang untuk berikan sebarang idea untuk konten-konten aku. So terima kasih kepada yang dah sumbangkan idea untuk berikan untuk special lah untuk chapter 1000 ni kan. So aku boleh lah buat review. Tapi kalau korang nak aku teruskan buat review chapter untuk chapter-chapter yang akan datang, chapter-chapter yang akan datang, so korang boleh je request dekat aku punya apa, boleh tulis dekat bahagian komen. Alright, so apa pendapat korang dengan chapter 1000 kali ni? Bagi aku memang gempak sebenarnya, gila tak gempak. Akhirnya kita berjaya melihat kekuatan sebenar Luffy. Dalam masa yang singkat dia berlatih dekat penjara Udon dengan bos Hyogoro Mugiwara no Hito tu kan. Dia berjaya untuk menguasai Ryo Haki dalam jangka masa yang cukup pendek. Aku macam, oh my god,
terlalu hebat untuk kita describekan macam mana sebenarnya Luffy ni. Tapi apa-apa pun kita akan tunggu sebenarnya untuk chapter 1001 ni, apa yang Oda akan tunjukkan. Sama ada dia akan tunjukkan pertarungan antara 5 Worst Generation ini menentang 2 orang Yonko, ataupun panel akan berubah pergi ke tunjuk Gorosei ke, tunjuk Revolutionary Army ke, tiba-tiba tunjuk pertarungan antara kru si Mugiwara ni lah. So kita tak tahu Oda ni kan kaki prank. Dikatakannya ada lurking legend dalam chapter 1000 ni. Last harapan, tinggal harapan saja. Alright, so itu saja daripada channel Yonko pada kali ini. Macam mana guys? Aku harap korang semua bolehlah komen berkenaan dengan kalau korang nak lagi chapter-chapter review yang akan datang bermula daripada 1001 ini. So itu saja daripada channel Yonko untuk kali ini. So thank you guys kepada korang yang dah subscribe, dah like, dah share, dah tengok video aku untuk kali ini. Sangat-sangat appreciate daripada kami di Yonko ini, daripada kami 2 orang dengan yang seorang menagih tadi tu. So terima kasih kepada korang semua. Korang memang awesome gila nak aku sangat-sangat appreciate lah. So thank you guys. Pada korang yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification juga untuk dapat video daripada channel Yonko setiap kali kami upload. Asyik-asyik nanti keting keluar noti. Dan jangan lupa jugalah untuk like and share this video kepada kawan-kawan korang, sebab kita orang ada APE untuk mereka yang malas nak tonton 900 lebih episod One Piece. So korang bolehlah datang ke channel aku untuk tonton sendiri macam mana penerangan dan macam mana cerita One Piece ini berjalan. So itu saja daripada channel kami pada kali ini. So thank you guys. See you in the next video. Salam daripada Yonko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.